Tanpa melengahkan masa, kita akan tengok draft yang bakal akan dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan ini. Kita akan lihat pasukan manakah yang lebih kuat. Dan untuk pengetahuan anda semua, game yang akan dimainkan ini adalah best of one. Siapa yang kalah, dia akan jatuh Your ke team is lower banning. bracket. Benar-benar sekali. Dan yang menang macam biasalah Your akan mara team ke is pusingan banning. yang seterusnya. Lihat banning yang telah dimulakan sekarang ni. Matilda menjadi ban yang pertama buat pasukan Jerung Merah, manakala Pika Esports memulakan langkah mereka dengan mengeluarkan Hayabusa. Masih lagi popular, masih lagi kuat untuk dimainkan jikalau lah obviously diletakkan dekat bahagian jungle. Hayabusa boleh bermaharaja nila. Dan Hayabusa, next patch yang akan datang, apa yang saya nampak adalah dia punya damage gain dia, tak silap saya. Base damage dia dikurangkan sangat-sangat banyak. So kita akan tengoklah kesedihan untuk pengguna Hayabusa, di mana Hayabusa sekarang ini dia sangat-sangat kuat. Dia punya shadow kill boleh mendapatkan kill yang banyak kalau betul itemnya. Tapi kita tengok di masa akan datang Hayabusa akan di-nerf. So mungkin tak ada siapa yang akan main Hayabusa di patch akan datang. Tapi buat masa sekarang dia adalah hero yang berhak dikeluarkan. Termasuk juga Yi Sun-shin. Yi Sun-shin sangat-sangat kuat. Tapi disebabkan banyak hero tak boleh di-ban dekat sini sebab kita main berapa ban je? 6 ban je buat masa sekarang. So Pakito terlepas dan berjaya diambil oleh pasukan yang bernama Jerung Merah. Ya, Jerung Merah mulakan gerak geri mereka dengan mengambil Pakito. Antara kalau tak ban kena pick, kalau tak pick mungkin akan kena ban. Tapi kita lihat sekarang ini pasukan Pika Esports mereka mengambil dua hero pertama mereka, iaitu hero gold laner mereka Clean bersama dengan Selena. Jadi kita belum lihat lagi hero Roma mereka yang akan berganding bahu dengan Selena ini. Kalau ada peluang untuk dapatkan Jawhead, mungkin mereka akan securekan Jawhead terlebih dahulu. Tetapi Jerung Merah, kita dah tengok Feather Airstrike ataupun Farsa dekat game tadi. Pasukan Homeboys menggunakan dengan begitu baik. Sekali lagi kita akan dapat lihat Feather Airstrike ini menghujani, menyakiti pasukan Pika Esports. Ya, Pika Esports ada Selena dekat situ sangat-sangat berbahaya. Walaupun buat masa sekarang dia telah di-nerf, di mana dia punya Abyssal Trap tu hanya boleh kekal selama 60 saat. Tapi hero dia mempunyai damage output yang besar yang tidak boleh langsung dipandang rendah oleh pihak musuh. Dan kita tengok di situ Link berjaya diambil, dan Link yang dibawa oleh Gifam tadi nampaknya gagal untuk mendapatkan kemenangan. Mungkin Link kali ini mungkin serupa Albert. So pasukan daripada Jerung Merah kena berhati-hati. Dan hero yang agak kuat buat masa sekarang ini Brody. Walaupun dikunci di sini, the best thing about Brody is dia punya, selain dia punya damage, dia ada sustainability. Dia punya orang kata defense is really high. Dan actually kalau nak bunuh Brody sebenarnya lagi sukar daripada untuk bunuh Clean. Benar, lagi-lagi kalau Brody ini build a bit more tanky item untuk mengkeraskan dirinya lagi. Sebab damage dah memang ada pada Brody ini. So kebanyakan pasukan mungkin akan bina 2-3 item defense dan selebihnya baru fokus kepada item damage. Dan lihat sekarang ini, pemilihan yang keempat, mereka akan gandingkan Jawhead bersama dengan Selena. Kena Abyssal Arrow, pasti ada ejector yang akan menanti. Persoalan dia sebenarnya di mana kita lihat Selena telah diambil terlebih dahulu tadi, tetapi pasukan daripada Jerung Merah mereka tak takut, mereka still ambil Farsa yang kita tahu bila dia buka Feather Strike dia akan duduk berdiri tegak saja. So it's gonna be an easy target untuk Selena kenakan Abyssal Arrow, untuk Link kejar beliau. Jadi kemungkinan Farsa ini kena jaga diri beliau ataupun positionkan diri beliau berhati-hati sebelum membuka Feather Strike. Ya, betul. Saya setuju dengan apa awak cakapkan dekat situ 100% disebabkan begitu mudahnya Abyssal Arrow sepatutnya kena kepada Farsa. Dan Farsa ini tak ada purify. So kalau dia kena kejap lagi, habislah nyawa dia. Dan itu dia Balmond. Nampaknya mungkin diambil di sini. Dan kita akan tengok di mana jungle Nathan akan dimainkan di sini oleh pasukan daripada Jerung Merah. Nathan kuat sebenarnya kalau dimainkan oleh di bahagian jungle sebenarnya. Seperti yang kita tengok Suns bawa Nathan di bahagian jungle ataupun Seriboy bawa Nathan di bahagian jungle, damage output dia sangat-sangat besar. Dan the best thing about Nathan is 2 item saja pun tak silap saya macam Blade of Despair dan Hunter Strike sudah cukup untuk menghasilkan damage yang tinggi daripada dia punya super position. Ya, benar sekali. Cuma yang saya nak berikan highlight dekat sini, kalau daripada pasukan Pika Esports, iaitu Kim Min Mano itu. Dia antara jungler yang sangat-sangat hebat juga di dalam pasukan Pika Esports ini. Sebelum ini dia main Yi Sun-shin dengan begitu baik, kini bermain Link. So saya tak sabar untuk tengok prestasi beliau. Manakala untuk pasukan Jerung Merah, saya nak lihat John Dalton ini. Dikatakan antara Raja Marksman jugalah. So kita kena tengok, kita kena lihat apakah outcome di antara perlawanan pasukan Jerung Merah berhadapan
berhadapan dengan Pika Pika Esports. Ya, Jerung Merah sungguh dikenali di media sosial. Saya pun tak sabar nak tengok prestasi dan gaya permainan yang ditunjukkan oleh mereka ini. Saya terlepas banyak game dalam TEC 21 ini disebabkan ada orang kata jadi babysitter kepada anak saya sendiri. Dan kita tengok juga itu dia ejector yang cantik, Nepo. Lama ya. Nyawa dia rendah, Link datang. Tetapi satu lagi diperlukan untuk mendapatkan kill. Adakah dia akan berjaya? Itu dia satu Defiant Sword yang cantik. Berjaya untuk membunuh je. Dan seterusnya kill yang seterusnya. Kata slowly dan terus diberikan double kill kepada Kemin Manoy. Pada masa yang sama John Dalton berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan di bahagian atas. Alex Turner telah tiba untuk mendapatkan nyawa Kimin yang hanya bertinggik saja di atas tembok. Angelo berjaya untuk mendapatkan Nathan sebentar tadi, tapi kita akan fokus di bahagian bawah. Alex Turner tak ada ruang tapi dapatkan armor sedikit. Namun begitu armor akan dilenyapkan. Satu gerakan yang sangat-sangat berisiko tinggi tadi konteks. Ya, pasukan Jerung Merah nampaknya ada sedikit masalah. Sebab apa? Sebab Link dah ada 3 kill dekat sini. Kemin Manoy main Link ini dengan begitu baik. Dan itu dia damage yang besar daripada Angelo. Sekarang ini dikejar oleh Alex Turner. Tak ada cara untuk melarikan diri sebab Loli dah blok jalan dia di bahagian hadapan dan dia akan mati di situ. Kita tengok juga Manoy nampaknya berjaya diperlahankan oleh Nepo dengan dia punya Light of Retribution. Tetapi setakat itu sajalah. Tiada pergerakan yang seterusnya akan dilakukan oleh beliau disebabkan tiada ahli pasukannya yang berhampiran di situ. Angelo tak apa, walaupun dia dijatuhkan dari konteks, dia berpeluang untuk mendapatkan kill ke atas jungler pasukan Jerung Merah yang akan melambatkan lagi farming beliau. Pada masa sama John Dalton dapatkan 2 kill di bahagian atas dan kemungkinan 3 kill kalau ke atas Kemin ini, tapi Kemin sempat untuk melarikan diri terlebih dahulu. Loli belum lagi ada level 4 jadi tak boleh nak memberhentikan recall daripada Link tersebut. Ya, 2 kill sebelum level 4. Wow, satu prestasi yang sangat-sangat cemerlang. Manoy datang di sini cuba untuk melakukan lontaran tetapi berjaya di stun di situ oleh John Dalton. Soul di bahagian atas baru saja tiba dan Turtle berjaya diambil di sini oleh pasukan daripada Jerung Merah. Ya, Jerung Merah berjaya untuk mendapatkan objektif pertama sebentar tadi, tapi pada masa yang sama Loli membuka Feather Strike. Ini yang kita dah katakan, kalau dia tak jaga kedudukan dia, bukan setakat ada Abyssal Arrow, ada Ejector, ada Unstoppable Force daripada Nick Manoy yang akan sentiasa mengunci Loli ini. Yup, adanya Link juga yang adanya Tempest of Blade. Dan itu dia lontaran yang cantik, Unstoppable Force dan terus saja Nepo mungkin akan mati. Terselamat di situ di saat-saat yang terakhir. Di mana kita tengok tadi Tempest of Blade tidak lagi digunakan oleh Kemin buat masa sekarang. Dia boleh saja pergi ke bahagian atas untuk membunuh John Dalton. Perlukan bantuan daripada Nick, tapi Nick tengah menunggu seseorang di kawasan bush itu. Sakitnya damage daripada John Dalton ini. 1, 2, 3 hit boleh mendapatkan 1/3 nyawa daripada Soul Manoy. Itu kalau adanya Torn Apart Memory, kemungkinan cukup untuk mendapatkan kill. Satu ejector ke arah Nepo. Abyssal Arrow tak connect pula dengan lontaran daripada Nick Manoy sebentar tadi. Kalau mereka execute perfectly tadi, mungkin boleh dapatkan kill ke atas Nepo. Yep, dia salah sedikit timingnya. Mungkin agak sedikit gementar bila kita mengulas game ini. Tapi tak mengapa. Mereka akan mencubanya dengan sebaik yang mungkin di next game. Dah Abyssal Arrow pula. Minta maaf. Itu strike. Dia damage begitu besar. Kita tengok tadi dia kena stun. Dia tak bergerak. Dia hanya duduk dekat situ saja. Menerima semua damage daripada ulti tersebut. Agak sedih sebab saya bila lihat nyawa dia ataupun nama dia flicker masih lagi ada, tak cooldown langsung. So dia sebenarnya boleh saja larikan diri, tapi kemungkinan terkena stun dan damage daripada Loli tu sangat-sangat besar. Dengan adanya flame shot pula lagi, so Angelo tak ada ruang untuk melarikan diri dan akan memberikan kill kedua buat Loli. Pada masa yang sama Alex Turner cuba untuk mengganggu pengambilan buff daripada Kemin, tetapi beliau yang akan terhukum sekarang juga. Ini adalah bencana 5 kill. PDS dibuka kepada 2 orang. Kill experience diberikan kepada John Dalton. Dan seterusnya flame shot. Tidak mengenai sasaran Loli. Loli kejar. Tersasar tetapi masih juga ingin mengejari beliau. Tetapi buat masa sekarang dia berbatah balik. Sebab apa? Sebab dia nampak Angelo di situ. That flame shot, kalaulah dia tukar sedikit arah flame shot itu, kemungkinan boleh mencari Soul Manoy dan terus saja mendapatkan kill. Tetapi tidak mengapalah, buat pasukan Jerung Merah berjaya juga untuk mendapatkan tier pertama turret di bahagian atas. Pada masa yang sama mirror remove telah dilakukan oleh pasukan Pika Pika Esports dan kemungkinan akan mendapatkan lebih daripada apa yang mereka mahukan, iaitu Alex Turner terkena Tempest of Blade,
terkena lethal counter, terus saja memberikan kill kepada Lee. Ya, dua ulti digunakan di situ, Solok, Little Counter dan juga Tempest of Blade untuk membunuh Alex Turner. Nampaknya Alex Turner ni tak begitu mudah untuk ditumbangkan. Dan kill yang seterusnya kita nampak, Soul diberikan kill ke atas Loli. Soul punya damage buat masa sekarang saya tak rasa dia ada damage yang besar. Ini disebabkan tadi dia berikan bantuan oleh ahli pasukannya yang lain. Abyssal Arrow tidak tepat mengenai sasaran. Dan kita tengok orange buff ini akan menjadi milik Kemin. Ini adalah jungle Kemin, guys ya. 6-0 Cortex tak dijatuhkan lagi. Inilah kekuatan seorang player yang bernama Kimi. Ini harus diberikan perhatian daripada pasukan Pika Esports. Kalau kita lihat daripada Jerome Merah, baru nak puji John Dalton, pergi ke atas terus saja dijatuhkan oleh Sol Manoy bersama dengan Angelo dan mendapatkan turret di bahagian atas juga. Yep, tepat sekali turret bahagian atas dijatuhkan. Ini memudahkan lagi rotasi yang bakal dilakukan oleh pasukan ini. Kita akan lihat kejap lagi pasukan ini akan melakukan gerakan yang lebih agresif dengan adanya Liga tak langsung mati buat masa sekarang, Adin. Okey, pergerakan yang ada daripada pasukan sekejap saya lupa pula nama dia orang ni. Pasukan Pika Esports, minta maaf ya. Okey, daripada Pika Esports sememangnya sepatutnya lebih agresif sebab mereka ada Johet dekat sini, anytime boleh menggunakan. Itu dia, tak sempat nak cakap apa, telah pun dilontarkan. Dan Nepo masih lagi terselamat berjaya melarikan diri. Pendek side ni buka Angelo. Nyawa sangat-sangat rendah. Tu ada memory. Dan itu dia damage daripada flash shot tepat mengenai sasaran menyebabkan Angelo mati di situ. Ya, Loli walaupun dia terlepas satu flame shot di bahagian atas, tetapi dia tak akan terlepas flame shot kedua beliau ke arah Angelo mendapatkan kill tersebut. Tetapi apa yang lagi menakjubkan sebentar tadi adalah Nepo sempat untuk menyelamatkan diri walaupun terkena lontaran daripada Nick Manoy, walaupun terkena sedikit sebanyak damage daripada pasukan Pika Esports, masih lagi sempat guna flicker dan menyelamatkan diri pada masa yang sama. Kita lihat Manbird mungkin tidak akan selamat, tetapi lihat bagaimana Kemin terus masuk ke dalam teamfight. Tempest of Blade telah digunakan pakai Angelo, berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Alex Turner. Kill yang kedua akan dimiliki oleh Kemin dan kill yang ketiga itu dia Angelo mengganas dengan setiap Abyssal Arrow pasti tepat kena ke arah pasukan Jerung Merah. Loli hampir-hampir terkena serangan daripada Angelo. Yap, saya sangat risau daripada orang kata pasukan Jerung Merah ni sendiri. Sebab apa tahu? Mereka ada damage yang besar, terutamanya di late game. Mereka ada kehebatan ataupun kelebihan 2 marksman. Sebenarnya yang kita tahu juara MPLI hari itu menggunakan meta 2 marksman di game yang terakhir dan mereka menang dengan sangat-sangat bergaya. So ini adalah berita yang sangat menakutkan untuk pasukan Pika Esports. Dan kita tengok tu Angelo nyawa rendah gila. Hampir mati disebabkan gabungan yang sangat-sangat menakutkan daripada Loli dan juga Nepo sebentar tadi. Ya, kita lihat bagaimana setiap objektif yang didapatkan oleh pasukan Pika Esports akan melonjakkan kedudukan ekonomi mereka. 24,000 berbalas 21,000. 3,000 perbezaan pada minit yang ke-8 ini. Kalau kita translatekan 3,000 kepada satu item, perbezaan satu Blade of Despair sekarang ni di antara kedua-dua pasukan. Tetapi Kemin akan berlega-lega saja dekat kawasan purple buff. Abyssal Arrow telah dilontarkan tetapi tidaklah terkena kepada sesiapa dan Kemin akan diusir keluar dengan begitu agresif sekali. Hazim menggunakan entropi cuba untuk menangkap Kemin tetapi Kemin menjaga kedudukan dengan begitu baik sekali. Nick Manoy cuba untuk mencari ruang mendapatkan pick off tetapi tidak berjaya melaksanakan. Oh no. Adakah mereka akan masuk, Adi? Nampaknya tidak. Ada 4 orang jaga dia tadi. Semua berkumpul rapat-rapat dekat situ. Kalau ada Tigreal lah, saya rasa lagi baik sebenarnya. Tigreal Ruby tu seronok tadi tu. Tahu tak apa. Pendek strike langsung dibuka di sini oleh Lodi. Dilontar dan dia akan dibunuh dekat sini. Damage yang begitu besar. Gabungan daripada Soul, Nick dan juga Angelo. Itu dia sangat-sangat menakutkan. Okay, saya pun seram tengok ejector yang dikeluarkan oleh Johet di sendiri. Abyssal Arrow tidak mengenai sasaran, tetapi adakah mereka akan memulakan serangan lagi dekat sini? Damage daripada Soul pun sangat-sangat tinggi. Tengok tu, jauh Nepo. Walaupun dia boleh heal balik jauh yang hilang, tapi nyawa yang hilang tu lebih banyak daripada yang dia heal. Ya, Soul Manoy setiap hit, setiap basic attack yang dikeluarkan amat menyakitkan. Kalau dah terkena dekat Nepo yang kita tahu antara hero yang squishiest di dalam pasukan Jerung Merah, mudah saja untuk mendapatkan kill. Lihat damage yang dilontarkan. Nepo perlu menjaga kedudukan dengan begitu baik sekali. Hazim menggunakan entropi cuba untuk mendapatkan pick off tapi tidak berjaya. Sekali lagi Angelo terkena Abyssal Arrow ke arah Nepo tetapi pasukan Pika akan undurkan diri kerana mereka tahu Lord akan muncul dalam masa 4 saat sahaja lagi. Okey, saya langsung tak cakap pasal perbezaan dari segi turret dan juga gol, tapi kita tengok dulu di bahagian tengah ini ada lagi pergaduhan nampaknya.
turret di bahagian tengah ini menjadi tumpuan untuk kedua-dua pasukan dan sekarang ini saya akan bagi tahu perbezaan gol. Okey, ada 4,000 perbezaan di antara kedua-dua pasukan nampak gayanya dan dari segi kill lebih sedikit untuk pasukan daripada Pika Esport. Di mana kita tengok pasukan Jerung Merah agak sedikit ketinggalan dari segi kill dan juga turret dan juga gol. Semua yang mereka ketinggalan. So sekarang ini map ini sebenarnya sedang didominasi, dikontrol oleh pasukan Pika Esport sendiri. Ya, dengan adanya Angelo, Abyssal Arrow, Abyssal Trap akan membantu lagi penguasaan map untuk Pika Esport untuk dominate map ini supaya mereka boleh rotate dengan lebih efektif. Lot ini akan dimulakan oleh pasukan Pika dan mungkin akan diakhirkan oleh mereka dengan mudah sekali. Tetapi lihat bagaimana Jerung Merah dalam bersiap sedia untuk memberikan serangan balas. Satu lagi Abyssal Arrow kena dekat Nepo, tapi tiada serangan balas yang akan dilaksanakan. Lot sebentar tadi yang dimulakan oleh Pika akan diberhentikan dengan begitu sahaja. Holy Baptism cuba nak mendapatkan Angelo tetapi tak berjaya buat ketika ini, Pak Tax. Yep, saya setuju dengan apa awak katakan. Dan itu dia, Kemin baru saja menyiapkan item yang sangat-sangat menarik dekat sini. Windtalker akan memberikan beliau sedikit movement speed. Dan di masa yang sama juga akan ada penambahannya critical damage yang besar daripada bukan John, minta maaf, daripada Hazim. Dan kita tengok Nepo mati, Tempest of Blade dibuka. Siapa yang akan terkorban? Hazim cuek. Dan juga John Dalton dimatikan begitu saja. Seterusnya kita akan tengok Loli meninggalkan Alex Turner berseorangan berlawan dengan 5 ataupun 4 orang. Dan adakah dia akan terselamat? Tetapi damage daripada Clean, daripada Soul begitu besar menyebabkan beliau tetap terkorban. Dan itu dia Racha. Ya, lihat bagaimana pasukan Pika Esport meratakan semua ahli pasukan Jerung Merah sebentar tadi dengan hanya mengkorbankan Nick dalam pertarungan tersebut. Bagi saya itu kesilapan daripada pasukan Jerung Merah di mana Hazim terlampau nafsu sangat nak mendapatkan kill ke atas Roma. Ya, dia dapatkan kill tetapi dia exposekan kedudukan dia terlampau ke hadapan. Mudah saja untuk Kimin masuk, mudah saja untuk Angelo bersama dengan Soul Manai untuk memberikan bantuan untuk mendapatkan kill ke atas Hazim. Bila Hazim dah tak ada, barulah mereka initiate dan satu lagi inisiasi daripada Angelo berjaya untuk mendapatkan Loli. Abyssal Arrow akan dilontarkan tetapi tiada mangsa yang kedua. Itu dia, mana-mana kerancakan yang akan bermula sebentar saja lagi. Pertarungan dia akan dinantikan. Mungkin ini adalah pertarungan terakhir damage daripada Soul besar. Itu dia shutdown berjaya didapatkan di sini oleh John Dalton dengan membunuh Angelo. Seterusnya kita tengok Pika Esport akan beralih kembali ke belakang buat masa kini untuk memberi ruang pasukannya sendiri untuk bernafas dan juga untuk mendapatkan farm dan juga buff daripada pasukan pihak lawan. Ya, dengan ketinggalan gol yang sangat-sangat jauh, dah hampir lebih daripada 10,000 sekarang ini, Cortex. Agak sukar untuk pasukan Jerung Merah nak melakukan comeback. One of the ways yang mereka boleh lakukan comeback adalah kemungkinan mereka yang kena gerak a bit agresif sedikit. At least dapatkan satu pick off terlebih dahulu and then move forward. Kalau boleh dapatkan Soul Manai lebih cantik, tetapi lihat bagaimana Nick Manai hanya seorang diri saja di bahagian hadapan dan pasukan Jerung Merah tak boleh nak lakukan apa-apa untuk mendapatkan sebarang serangan balas. Ya, buat masa sekarang disebabkan banyak hero yang ada daripada pasukan Pika Esport yang boleh pergi ke backline. Farsa dalam satu situasi yang sangat-sangat berbahaya, tak boleh nak stick pada satu tempat. Abyssal Arrow kena pada sasaran. Nepo dalam bahaya, Nepo akan terkorban. Seterusnya kita akan tengok Nick akan dijatuhkan di sini. Pertarungan diteruskan, knockout strike yang cantik, FedEx strike dah digunakan. Dan di masa yang sama kita tengok Defiant Sword digunakan bersama-sama dengan Tempest of Blade di situ untuk Kemin melarikan diri. Satu serangan demi serangan yang telah dilaksanakan. John Dalton hampir terkena Abyssal Arrow tetapi sempat untuk melarikan diri. Nyawa Loli sangat-sangat rendah tetapi nasib baik ada Wings by Wings untuk menyelamatkan keadaan. Manbird Manoi mudah saja menggunakan kapak beliau mendapatkan inhibitor turret di bahagian atas. Pada masa yang sama kita lihat Kimin akan memaksa minion di bahagian bawah terus masuk ke arah base pasukan Jerung Merah. Kimin lihat, dia sentuh je Cortex, dia sentuh je Loli tersebut. Yelah, menggunakan dia punya Defiant Sword tu bapak pedih. Tak, dia lompat daripada sakit. dia pedih. Memang betul rancak lah. Ini Kemin 10 kill langsung, tak ada kematian sesiapa saja daripada pasukan Jerung Merah Kena cuba lock link tersebut. Adakah mereka berupaya untuk membuat sedemikian? Itu persoalannya. Siapa je yang boleh stun dia? Okey, kalau kita tengok kat sini adanya Pakito ya boleh stun, tapi susah sedikit nak pergi ke arah beliau dan perlukan extra stun daripada ahli pasukan yang lain. Dan kita tengok juga Nepo boleh juga stun tapi stun dia agak sedikit lambat. Loli pun boleh stun tapi itulah susah sebenarnya nak aim bagi kena
terhadap Link. Sebab kita tahu Link, hero yang lincah, tak mudah untuk ditumbangkan. Pergerakannya yang begitu laju, dia boleh lompat ke sana, lompat ke mari. Dengan begitu mudah, dengan stun, dengan delete stun yang ada daripada pasukan Jerung Merah sendiri. Stun ada daripada pasukan Jerung Merah, tetapi damage daripada Link ini amat menyakitkan, menyebabkan Jerung Merah tak boleh sustain dengan begitu lama untuk mengeluarkan sebarang crowd control, sebarang stun ke arah Link. Pada masa yang sama, sebut pasal Link dan juga Soul Mana yang mereka berdua telah melaksanakan serangan ke atas Lord, dan Lord ini percuma saja akan diberikan kepada pasukan Pika Esports. This is it. Jerung Merah perlu pertahankan segala-gala base mereka sekarang ini. Okay, what they can do right now, Adin, Jerung Merah perlu, orang kata, berikan Farsa sedikit ruang untuk melakukan dia punya fade extract di kawasan yang belakang, dan seseorang perlu berada di bahagian hadapan untuk, orang kata, ambil abyssal arrow yang akan dilepaskan oleh Selena kejap saja lagi. Dan bila Farsa dapat menggunakan fade extract dengan sepenuhnya, saya yakin mereka boleh melakukan pertahanan yang baik dekat sini. Tapi kena berhati-hati jugalah. Walaupun ada abyssal arrow, dia kena berhati-hati juga dengan Unstoppable Force. Dan di masa yang sama, dia kena berhati-hati dengan orang kata Tempest of Blade. So, itu dia, abyssal arrow kena tepat pada Pakito. Tetapi Alex Turner terus pergi ke bahagian belakang, cuba untuk mencari John Dalton, terpaksa melarikan diri, tetapi Man berkata nak pergi mana, dan Crystal akan terus diberikan fokus. Segala apa yang dikatakan oleh Cortex tadi tak sempat langsung Jerung Merah nak laksanakan, Cortex. Ya, mana-mana rancak memang berdosa. Itulah dia kehebatan yang ada pada pasukan Pika Esports. Langsung tak beri ruang untuk pasukan Jerung Merah untuk membuat TikTok moment dekat sini. Dan kita lihat tadi Jerung Merah usaha yang bagus, tetapi tak mengapa, mereka masih lagi ada peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Buat masa sekarang ini, Adin, mereka just akan jatuh ke lower bracket, dan kita tengok jugalah item yang disiapkan oleh kedua-dua pasukan ini. Kemin menggunakan Link, nampak tak MVP dekat sini dengan 10 kill, kosong kematian, full item sudah. Dengan adanya Demon Hunter Sword, War Axe, Endless Battle dan juga Berserker Fury dicampur juga dengan Wind Talker, mampu memberikan damage yang sangat-sangat berkesan kepada pihak musuh. Nani Adik ucapkan kepada pasukan Pika Esports